إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah sama-sama manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah taufiknya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama dapat kita menghimpunkan diri kita di dalam satu tempat yang mulia, satu tempat yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam majlis seumpama ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kefahaman ilmu agama, rezekikan kepada kita ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat yang dapat kita beramal di dalam kehidupan kita dan juga menjadi syafaat di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di dalam majlis ini dapat menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan semula kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, karangan Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu al-bari. Kitab Jawinya muka surat 4. Pada kata musannif rahimahullahu ta'ala ke-11-nya sam'un. Kata pengarang ke-11-nya sam'un. Artinya arti sam'un mendengar Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu sami'an, yang ta'alluq ia dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Lawannya as-samamu artinya tuli, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Innallaha sami'un alim. Sambungan perbicaraan sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil satu persatu, yang berjalan di atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi sebanyak 20 sifat. Dan yang ke-11-nya sam'un, yang mana sam'un ini tergolong di dalam jenis sifat ma'ani. Sam'un terkategori daripada sifat ma'ani. Ulama menyusunkan khulasahnya. Kesimpulannya dari 20 sifat itu terbahagi kepada 4. Pertama, sifat nafsiyah, kena kepada wujud sebuti. Yang kedua, sifat salbiyah,
Selepas daripada sifat wujud, iaitu qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5 ni termasuk di dalam kategori sifat salbiyah yang dibangsakan kepada ternapi. Yang ketiganya kategori sifat ma'ani. Selepas daripada sifat wahdaniyah, qudrah. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. 7 sifat tu sifat ma'ani. Dan yang akhir sekali akan bicara sifat ma'nawiyah, mula dengan kaunuhu qadiran sehingga kepada kaunuhu mutakalliman. Semua 20 sifat terbahagi kepada 4. Maka tiap-tiap sifat itu dia ada pengertian dia masing-masing. Seumpama kita bicara pada malam ni, masih lagi duk bicara sifat ma'ani, iaitu sifat yang jenis ada ataupun bangsa ada. Sekira-kira Allah Ta'ala membukakan hijab mata kita untuk melihat sifat ma'ani Allah Ta'ala, seumpama qudrah, iradah atau sama yang kita akan bicara sekalipun, semuanya dapat kita lihat sekiranya dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana sifat ini sifat yang jenis ada. Maka sifat yang jenis ada itu, kalau kita tengok ketika kita hidup ni pun dapat dengan panca indera, itu sifat jenis ada. Dapat dengan mata ataupun dengan telinga, hidung, mulut dan kecapai, rasa tangan. Maka semua sifat itu pesing ada, jenis ada. Sifat hak jenis ada ni hak kita dapat dengan panca indera. Seumpama tawar, kita kata contohnya, yang ada pada air itu tawar jenis ada tu. Kenapa kita kata dia ni pesing ada, jenis ada? Kerana kita dapat dengan panca indera, rasa lidah. Bila mana rasa dengan lidah tu, maka dapat dengan panca indera. Sifat tawar itu menunjukkan sifat tawar tu jenis ada. Sifat yang jenis ada. Maka bila mana kalulah dibukakan hijab pada kita oleh Allah, hijab mata kita ni supaya melihat sifat tawar tu bagaimana, maka kita dapat melihat. Menunjukkan sifat jenis ada ini, kuk mana pun sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, maka kita dapat melihat semua. Sekarang ni Allah Ta'ala buka hijab kita, balik rasa lidah, mulut kita. Kalau kita letak mata air, tak berasa tawar, dan kita pun tak nampak tawar tu bagaimana. Cuma dibukakan pada kita balik rasa lidah sahaja. Maka mudahlah untuk kita menguruskan kehidupan di atas muka bumi dengan dibuka hijab tawar balik lidah. Sekiranya dibukakan semua panca indera kita untuk mendapat sifat yang jenis ada itu, maka tidak teraturlah kehidupan kita. Itulah kebijaksanaan pentadbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada makhluknya. Di sini nak menunjukkan bahawa sifat jenis ada, sifat yang kita dapat dengan panca indera. Maka sifat ma'ani sifat ma'ani Allah Ta'ala sekiranya dibukakan hijab oleh Allah di akhirat. Di dunia kita tak dapat lihat kerana dia qadim, benda yang sedia. Maka bila mana benda yang sedia dan benda yang baru, dia tidak boleh berhimpun. Tidak boleh berhimpun benda yang sedia dan benda yang baru. Maka bilakah kita dapat melihat sifat ma'ani Allah sekiranya dibuka hijab di akhirat? Kalaulah kita minta dengan Tuhan, ya Allah, tunjukkan sifat samuk tu belah mana, bagaimana, maka dibukakan hijab mata kita, maka kita dapat melihat ke bagaimana cara kita nampak tu serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuk mana pun kita dapat melihat dengan mata, kerana sifat itu sifat yang jenis ada. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Kita bicara malam ni tentang sifat sama', sifat yang ke-11. Kata musannif ke-11-nya sam'un. Artinya arti samu' mendengar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha mendengar. Mendengarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat ini ni sifat yang jenis ada.
Dia berbeza mendengar dengan pendengar tu lain. Berbeza mendengar tu lain, pendengar tu lain. Mendengar satu sifat satu mendengar perbuatan yang terhasil daripada sifat pendengar yang ada pada diri benda. Macam kita ada sifat pendengar tu. Maka dengan sifat pendengar itu kita dapat mendengar. Akan tetapi sifat pendengar kita ini berhajat kepada beberapa perkara. Sifat pendengar kita berhajat kepada gelombang getaran udara. Begitu juga pendengar kita ini berhajat kepada suara untuk kita mendengar. Pendengar kita juga berhajat kepada huruf-huruf hijaiyah yang boleh kita memahaminya. Adapun pendengar Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu kepada gelombang udara yang sampai masuk ke telinga kita ni, seumpama kita ni tidak berhajat kepada huruf hijaiyah bersuara dan sebagainya. Kerana pendengar Allah Subhanahu Wa Taala itu qadim, sedia kala, dan tidak sama dengan pendengar makhluk. Tidak samanya pendengar Allah dengan pendengar makhluk. Maka pendengar itu satu sifat, mendengar buah daripada pendengar, yang disebut samaratus sifat. Pendengar itu sifat yang disebut sam'un. Mendengar itu hasil daripada pendengar yang ada pada zat ataupun pada diri benda. Macam kita ada sifat pendengar, kita dapat mendengar. Yang ada yang Allah Ta'ala letak pada anak telinga kita, maka dapatlah kita mendengar. Kalaulah seseorang itu tidak ada sifat pendengarnya, maka dia ni dipanggil tuli. Telinga ada? Ada. Anak telinga? Ada. Kenapa dia tidak mendengar? Kerana tak ada sifat pendengar. Maka bila mana tak ada sifat pendengar, seseorang itu tidak dapat mendengar. Menunjukkan bahawa pendengarnya seseorang itu dengan sifat pendengar yang Allah Ta'ala meletakkan pada diri seseorang, pada anak telinga ni. Bermula maknanya makna sam'un, sifat pendengar tu, iaitu satu sifat yang maujud, satu sifat yang ada, yang berdiri ia, yang ada ia dengan zat yang ada pada zat, yakni Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mewajib ia sifat pendengar tu, yang memesti ataupun yang menyebabkan ia sifat pendengar tu bagi zat akan kaunuhu sami'an. Dengan sifat pendengar itulah Allah Ta'ala mendengar. Ataupun dari kerana sebabnya ada pada zat Tuhan sifat pendengar, maka Allah Ta'ala itu mendengar. Mendengarnya dengan sifat pendengar. Setakat tu. Lepas tu kalau tanya lagi, lagu mana, bagaimana sifat pendengar Tuhan tu? Itu hakikat. Benda yang qadim. Tiap-tiap yang qadim, mana kita ni baru tidak akan dapat memikirkan sapa akal kita untuk menggambarkan, memikirkan bagaimana hakikat yang qadim. Tak boleh. Tak akan boleh kita fikir bagaimana sifat pendengar Allah. Kalau kata sifat pendengar kita boleh fikir. Yang ada pada anak telinga, yang perlu kepada gelombang, yang perlu kita boleh fikir. Adapun pendengar yang ada pada zat Allah, kita tak boleh nak fikir. Bahkan tidak mampu sesuatu yang baharu ini memikirkan hakikat yang qadim, kerana sifat Allah itu perkara yang qadim, yang sedia kala. Maka setakat mana kewajipan? Setakatnya wajib kita i'tiqad Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat pendengar, dan dengan sifat pendengar yang ada pada zat Allah, Allah mendengar. Allah mendengar tiap-tiap sesuatu. Maka dengan sifat pendengar itulah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Yang mewajib ia bagi zat yang menyebabkan ia zat Allah Taala tu, yang membolehkan zat Allah itu bersifat dengan kaunuhu sami'an. Bagi zat akan kaunuhu sami'an yang menyebab, ini berjalan di atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi. Kerana Imam Abu Mansur Maturidi memahaminya dari kerana dengan sebab adanya pada zat Tuhan sifat pendengar, maka Allah Ta'ala itu hal keadaan mendengar, dia melazimkan sifat maknawiyah.
Sifat ma'ani, sifat sam'un ini, sifat pendengar ini, dia melazimkan sifat ma'nawiyah, sifat kaunuhu sami'an pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun tukar boleh, dari kerana hal keadaan Allah Ta'ala itu yang mendengar, hal keadaan kaunuhu sami'an tu, maka dengan sebab itu ada pada zat Allah sifat pendengar. Ini panggil berlazim-lazim. Dalam Quran tak ada kita ketemu Tuhan kata dia ni ada sifat pendengar. Tak ada. Kalau dia katanya hal keadaan mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Buah berlaku. Hal keadaan melihat, berkuasa, hal keadaan mengetahui, hal keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak mencipta, membuat sesuatu dengan apa, dengan ketentuannya. Semua dengan keadaan sebab. Adapun pendengar, pelihat, perkuasa apa semua tu, ulama ambil dalil sebagai dilalah iltizam. Dalil yang lazim, bila mana Tuhan kata dia ni hal keadaan mendengar, mesti ada pada zat Tuhan itu sifat pendengar. Itu panggil dalil yang lazim. Dari kerana keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang melihat, mesti ada pada zatnya sifat pelihat. Panggil dalil yang lazim. Ini kepahaman Imam Abu Mansur Maturidi. Adapun Imam Abu Hasan al-Ash'ari memahaminya dari tahunya. Dia tak kata dari sebab, kerana sebab, dari kerana tu. Faham dari fahamnya kita Allah Ta'ala itu keadaan yang mendengar ada pada zat Tuhan sifat pendengar lain. Imam Abu Hasan Asy'ari kata dari fahamnya Tuhan kata dia ni keadaan yang mendengar, mesti ada pada zat dia sifat pendengar. Dari fahamnya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar ada pada zat Tuhan sifat pendengar. Dari fahamnya keadaan Allah Ta'ala yang melihat ada pada zat Allah sifat pelihat. Dari faham. Daripada inilah setengah ulama Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi berlaku khilafnya nisbah bilangnya. Bila mana kata begitu faham sedemikian, tak perlu kira 7 lagi. Tak perlu kira. Ini setengah ulama mengkuatkan. Ada setengah kata dari sebab pemahaman di atas tiap-tiap sifat Tuhan. Ni bangsa ada, bangsa sungguh dah. Setengah ulama kata sedemikian, berlaku khilaf jadi nisbah bilangnya itu. Ada setengah ulama kata dengan sebab sedemikian khilafnya kerana kepahaman pada nisbah dari kerana dan dari faham. Ulama-ulama sedemikian. Maka pada kita boleh pakai. Kenapa Imam Abu Hasan al-Ash'ari kira 13? Kenapa Imam Abu Mansur Maturidi kata 20? Dengan sebab tu. Imam Abu Hasan al-Ash'ari kata dari fahamnya Allah Ta'ala keadaan mendengar dengan firman-firmannya ada pada zat Allah sifat pendengar. Imam Abu Mansur Maturidi kata dari kerana dengan sebab adanya keadaannya Allah Ta'ala itu yang mendengar, mesti ada pada zat Allah sifat pendengar. Itu kepahaman ulama mutakallimin. Cuma kewajipan bagi kita nak pakai 13 boleh, 20 pun tak ada masalah. Cumanya kepahamannya sedemikian. Kalau dalam kitab ni yang mewajib bagi zat akan kaunuhu sami'an, yang menyebabkan zat itu berkeadaan yang mendengar dari kerana ada pada zat Tuhan sifat pendengar. Yang ta'alluq ia pendengar ni, sifat pendengar Allah Ta'ala. Yang ta'alluq ia sifat pendengar dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Ta'alluq ni mana perannya ataupun tugasnya, kerjanya. Dengan adanya sifat pendengar pada zat Allah, berperanannya, tugasannya mendengar kepada perkara yang wajib,
Perkara yang wajib yakni zat Allah Ta'ala dan sifatnya itu benda yang wajib. Maka Allah Ta'ala itu mendengar akan zatnya, mendengar akan sifatnya. Bagaimana dia mendengar zat, mendengar sifatnya? Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim, yang tidak sapa akal kita nak memikirkan. Cuma wajib dengan takluk sifat pendengar ini, Allah Ta'ala mendengar benda yang wajib, yakni zat Allah dan sifatnya. Dan tiap-tiap yang harus, benda yang harus pun Allah Ta'ala mendengar. Benda yang harus masih wallah wa sifatih, selain daripada zat Allah dan sifat. Dan sifatnya itulah benda yang harus. Termasuklah langit, bumi, syurga, neraka, semua ciptaan kejadiannya, makhluk ni lah. Mudah kata alam ni semua tu benda yang harus. Benda yang harus kita sendiri kita pun benda yang harus. Harus apa? Harus ada, harus tiada. Kita ni bukan wajib hidup atas muka bumi. Tuhan wajib buat kita, tak sama sekali. Harus bagi Tuhan. Nak buat pun tak ada masalah, tak buat pun tak ada masalah, tak ada menjadi kekurangan martabat Tuhan dah. Bukan kata makhluk ni kalau tak buat makhluk tak nampak kuasa Allah ada. Tidak nampak hebat dah. Harus sahaja bagi Allah membuat, mencipta kita. Hidup di atas muka bumi ni harus sahaja. Tak wajib kena buat. Tidak mustahil juga. Hanya harus sahaja. Maka tiap-tiap yang harus ni, kita semua makhluk ni, semua Allah Ta'ala mendengar. Daripada sebesar-besar makhluk, arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga sekecil-kecil makhluk, jauhar firdi, semua Allah Ta'ala mendengar. Sama ada benda itu bersuara atau tidak bersuara. Sama ada benda itu kita nampak melihatnya atau tidak nampak melihatnya. Sama ada benda itu jenis zat ataupun jenis sifat. Semua Tuhan mendengar asalkan benda itu ada. Asalkan benda itu ada. Benda kita tak nampak tengok. Apa ni? Angin. Tak nampak tengok. Udara ni sekarang tak nampak tengok. Allah Ta'ala mendengar udara. Ataupun benda itu jenis zat bertokar seperti kita ni lah. Meja, zat, batu, zat, kayu, semua ni benda yang bertokar ni atau panggil zat. Ataupun sifat, benda yang menumpai pada zat. Apapun Allah Ta'ala dengar. Tawa pada air, Tuhan dengar. Masing pada garai pun Tuhan dengar. Garai sendiri tu Tuhan dengar dah. Dengar dah garai. Dengar lagu mana? Garai duk berzikir subhanallah, subhanallah kau. Dah. Lepas tu dengar dengan makna nyata pada pendengar Tuhan. Lagu mana dia dengar? Serah pada Allah. Dia tak boleh nak kata Tuhan dengar garai duk berzikir subhanallah. Maknanya Allah Ta'ala itu mendengar dengan huruf hijaiyah. Tidak boleh. Lepas tu lagu mana dengar Tuhan tu? Dengar makna nyata. Lagu mana dia dengar? Serah pada dia. Cuma nyata pada pendengar Tuhan. Garai itu, benda itu Allah Ta'ala maha mendengar asalkan benda tu ada. Sifat pada garai pun Tuhan dengar. Tawa. Kenapa Tuhan dengar? Kerana benda tu ada. Tadi kita bicara dah sifat yang jenis ada, yang kita dapat dengan panca indera, Tuhan dengar. Kerana sifat tu pesing ada, jenis ada. Pedah pada lada, Tuhan dengar. Lada tu Tuhan dengar tu. Lada kenal lada. Kenal itu. Cili. Pedah pada lada. Yang menumpai pada lidah kita merasakan pedah yang ada pada lada tu. Tuhan maha mendengar. Maknanya tiap-tiap sesuatu yang ada, sama ada zat ataupun sifat, Tuhan maha mendengar. Dengar lagu mana? Serah pada Allah. Cara mendengar tu lagu mana? Hasilnya tidak dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah pun Tuhan dengar. Huruf hijaiyah yang kita tulis di atas buku ni sekarang ni, tulis-tulisan ni, orang panggil benda, sesuatu, zat. Maka sezat itu Tuhan mendengar. Bukan mendengar macam kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adakah Tuhan mendengar sebutan kita subhanallah, subhanallah sedemikian? Tak. Kenapa? Kerana subhanallah itu suara yang merangkumi di dalamnya huruf-huruf hijaiyah. Kalaulah Tuhan dengar sedemikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala sama seumpama makhluk berhajat kepada huruf hijaiyah untuk mendengar. Lepas tu,
Allah Subhanahu wa taala mendengar, nyata pada pendengar Tuhan bagaimana seruh pada Allah. Baik itu kita tak boleh nak memikir bagaimana hakikat sifat pendengar yang sebenar, tak boleh. Kerana benda itu benda yang qadim, benda yang sedia kala. Maka tiap-tiap benda yang ada, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Asalkan benda tu ada. Asalkan benda itu ada, sama ada zat ataupun sifat. Hati kita ada. Kata-kata hati pun ada. Bila mana sedemikian, Tuhan mendengar. Dan hati tokoh yang ada di dalam diri kita pun Tuhan dengar. Maka tiap-tiap perkara yang keluar daripada mulut kita, Tuhan Maha mendengar. Bukan makna mendengar dengan huruf hijaiyah dan sebagainya, tidak. Sekali-kali pada Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada huruf hijaiyah untuk mendengar. Huruf abjad pada kita kat kecek kod Melayu kat, adakah bahasa Melayu kat huruf abjad ABC, bahasa Rom, bahasa Rumi ataupun bahasa Jawi, huruf hijaiyah, semua tu tidak sekali-kali Tuhan berhajat untuk mendengar. Maka bila mana kita yakin di dalam hati kita Tuhan itu Maha mendengar di atas tiap-tiap sesuatu, maka perbanyakkan perkara-perkara yang menyebabkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir ke, dengan baca Al-Quran ke, dengan kita senantiasa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lawannya as-samamu artinya tuli. As-samam tuli. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tuli. Mana tidak ada sifat pendengar, itulah tuli. Orang yang tuli, kita kata tuli dia ni. Kenapa kata tuli, tak ada telinga? Ada, kerana tidak ada sifat pendengar, maka kita sebut tuli. Sekiranya Allah Taala tak ada sifat pendengar pada zatnya, maka Allah Taala itu tuli. Maka tuli itu benda yang mustahil bagi Allah. Kerana tuli itu benda yang kekurangi. Bila mana kurang, benda yang cacat, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kurang. Orang kurang ni lemah dah. Lemah, dia kurang lemah. Kok mana pun dia lemah ni kurang. Orang tak ada kaki sebelah, kuranglah mana OKU lemah. Orang yang pekak lemah, orang yang buta sebelah lemah. Orang ni lemah. Bila mana lemah, sekiranya Tuhan tu tuli, tidak ada sifat pendengar, maka Allah Subhanahu wa taala lemah. Allah Taala tidak dapat menciptakan alam ini kerana lemah. Bila mana sudah lemah Allah Taala ni, tak ada sifat pendengar, tuli kurang, dia kurang lemah. Bila mana lemah, tak boleh nak cipta alam. Bila mana Allah Taala tidak boleh mencipta alam, membawa kepada alam ini tidak ada. Bila mana tidak ada, betulkah dengan musyahadah pandangan mata kepala kita? Tidak sekali-kali. Maka dengan pandangan mata kepala kita menunjukkan alam ini telah pun ada. Tersenggamnya langit, bumi begitu begini. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang mencipta ini Allah itu bersifat dengan kuasa, tidak lemah. Bila mana bersifat dengan kuasa, tidak lemah, tidaklah kurang, hatta penyakit tuli pun tidak terkena pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai dalil akli kita mikir. Adapun dalil nakli, dalil daripada Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha sami'un alim, artinya bahawasanya Allah taala amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu amat mendengar dan amat mengetahui. Itu sebagai dalil nakli ambil daripada Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati kita senantiasa berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat pendengar yang ia dapat mendengar sekalian perkara, sekalian benda. Maka bila mana keyakinan kita sungguh-sungguh dah tahqiq ataupun kemah dah di dalam hati kita, Allah Ta'ala itu ada sifat pendengar, maka dengan sebab itulah dikatakan iman yang boleh meneguhkan kita daripada
berbicara perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini, bila mana tidak berapa ada keyakinan di dalam hatinya bahawa Allah Taala itu Maha mendengar dengan sifat pendengar yang ada pada zat Allah, maka mudahlah terkeluar daripada mulutnya kata-kata yang boleh menitikkan kehitaman di dalam hatinya dengan dosa-dosa mulutnya, dengan mengumpat ko, dengan memaki hamun ko, dengan apa panggil memfitnah ko, mencela dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara pendengar kita daripada mendengar perkara-perkara yang melalaikan, yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi bacaan yang kedua, yang seterusnya pada bicara bab fiqh muka surat. Oh, dia kena berhenti awal ni. Okey, Mana? Oh. Bukan sini. Oh. Pada muka surat 10 Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain. Kata muallif, dan barang yang haram atas orang yang junub itu 6 perkara. Perkara yang haram di atas mereka yang berjunub, mereka yang keluar mani dan juga wiladah beranak. Orang yang junub ni 2 perkara tu. Orang yang keluar mani ataupun wiladah beranak, maka diharamkan bagi mereka itu beberapa perkara. Dalam kitab ni dia sebut 6 perkara. Pertama, sembahyang mutlakon, sembahyang fardu ataupun sunat. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat, maka haram bagi seseorang yang tidak ada air, yang tidak dalam keadaan berjunub lah. Keduanya tawaf mutlakon, tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Tawaf fardu wajib dalam keadaan ada sembahyang. Tawaf sunat pun sama, mesti dalam keadaan dalam keadaan tidak berjunub. Sembahyang itu sama telah kena ada tu. Dan juga tidak berjunub lah. Ketiganya menyentuh Quran. Dalam keadaan berjunub tidak boleh, diharamkan seseorang itu menyentuh Quran. Menyentuh Quran ataupun tepi-tepi Quran tu panggil Quran lah juga. Mana bila mana disuratkan, ditulis sebuah Al-Quran di dalam buku, maka buku itu dinamakan Quran. Bila mana dinamakan Quran, kulitnya kita tidak boleh sentuh, kertas di tepinya kita tidak boleh sentuh, apatah lagi ayat-ayat yang ada di dalamnya tidak boleh kita menyentuh, kerana dia dinamakan Quran. Dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub. Kalau dalam keadaan darurat tak ada masalah, dimaafkan dah kau. Dalam keadaan ketika duduk di tempat yang najis, contohnya Quran jatuh pada tempat yang najis ataupun duduk pada tempat pembakaran, maka wajib kita mengambil walaupun dalam keadaan berhadas. Keempatnya menanggung akan dia akan Quran. Keempat daripada 6 perkara yang diharamkan orang ketika berjunub, iaitu menanggung beban Al-Quran itu. Dia tanggung, sama ada tanggung dengan tangan ataupun tanggung dengan kepala, tanggung dengan bahu ko, tanggung dengan dadanya sekalipun atau belakang ko di dalam beknya, maka haram hukumnya kerana beban Quran itu ditanggung olehnya. Maka tidak boleh dia menanggung Quran dalam keadaan berjunub, kecuali menanggung dengan beberapa mata benda, menanggung dengan sesuatu yang lain, dan ada di dalam hatinya niat menanggung sesuatu yang lain bukan Quran, ataupun sama-sama boleh tanggung Quran dan juga mata benda di dalam hati dia, maka itu tidak ada masalah lah, mana boleh. Kalau semata-mata kosak Quran, maka dia tanggung Quran itu hukumnya haram lah. Sama bagi orang tak ada ismaya pun sama.
Kelimanya membaca akan dia akan Quran. Jikalau satu huruf sekalipun satu huruf, mana ada khilaf lah. Mana ada khilaf di antara ulama, mungkin ada kata satu huruf tak ada mengapa, satu huruf pun haram. Ini khilaf di antara ulama. Bila mana sebut sekalipun dalam kitab ada khilaf. Membaca akan dia akan Quran jikalau satu huruf sekalipun. Sekiranya satu huruf sekalipun tidak boleh dibaca. Jika dikosak dengan dia Quran, kalau kosak baca Quran lah. Kalau kosak zikir tak ada masalah, boleh baca. Kosak zikir pun ayat kalau ada kitab tersebut. Tak Sulai Musubiyah pada sebut. Kalau kosak zikir pun mesti ayat itu ayat zikir. Dia tidak boleh ayat tu bukan ayat zikir, tapi dia niat kosak zikir, tak boleh. Ayat Quran betul-betul, maka dia niat kosak zikir, tak boleh. Dia mesti ayat itu ayat zikir. Memang ayat tu ayat zikir. Amanar rasulu bima. Dibaca semua contohnya. Ayat zikir. Subhanallah atau astaghfirullah dalam Quran. La ilaha illallah, la haula wala quwata, ada dalam Quran. Itu ayat zikir, maka dia kosak zikir, yang tak apa. Kalau baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan, baca ayat-ayat yang mengandung ayat Quran, tidak sakut paut dengan zikir, maka tidak boleh. Hanya dibolehkan baca kalau kosak zikir, ayat-ayat itu ayat zikir. Begitu juga ayat doa. Kalau doa naik kenderaan, contohnya ayat Quran. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin fa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi kosak doa tak apa. Kerana ayat tu memang ayat doa. Ataupun doa-doa yang lain lah yang terkandung dalam Quran. Keenamnya berhenti di dalam masjid. Keenamnya berhenti di dalam masjid. Berhenti dalam masjid. Berhenti ni mana? Dengan qada tamak nino. Berhenti tetap anggota. Qada tamak nino itu hukumnya haram. Kalau lalu boleh kira lalu. Lalu ni makna masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Itu makna lalu, tidak berhenti. Lalu lintasi masjid, masuk pintu kanan, keluar pintu kiri, pintu yang lain. Kalau masuk pintu yang kanan, putar-putar tak berhenti pun, keluar pintu yang kanan, sama seumpama menetap di dalam masjid. Itu tidak pun. Bagi orang yang dalam keadaan berjunuk, lalu menetap tadi, lalu boleh lalu di dalam masjid. Tidak berhentilah sekadar tamak ninah. Dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas itu sebelah kali. Dia serupa ya tadi. Serupa dengan tadi. Pertama sembahyang mutlakon orang yang haid, orang yang nifas sebelah kali. Sembahyang mutlakon semaya sunat ke fardu. Tawaf mutlakon tawaf sunat ke tawaf fardu. Ketiganya menyentuh Quran pun haram bagi orang yang haid. Keempatnya menanggungkan dia, haram. Kelima membaca akan dia akan Quran. Keenamnya masuk di dalam masjid jika takut menitik darahnya. Keenamnya masuk di dalam masjid dan ada di dalam hatinya kerisauan yang boleh menyebabkan kotor, mencemarkan masjid, maka hukumnya haram. Kalaulah tiada, dia rasa tak kotor masjid dengan baluk dan sebagainya, dia rasa tak ada masalah, tidak boleh tidak dapat mencemarkan masjid, maka hukumnya makruh. Itu lalu. Kalau menetap tak boleh juga. Serupa dengan orang junub menetap tak. Adapun lalu boleh, mesti dia ni dalam hatinya tidak ada kerisauan dapat mencemarkan masjid, atau hukumnya makruh. Lalu menetap haram. Lalu macam tadi lah. Kalaulah dia rasa boleh mencemarkan masjid, hukumnya haram lalu. Ketujuhnya berhenti di dalam masjid, menetap dalam masjid lah, berhenti dalam masjid. Kedelapannya puasa mutlakon, puasa. Niat puasa pun haram dah. Apatah lagi puasa dah. Kau puasa ketika dalam haid dan nifas, hukumnya haram. Kesembilan daripada perkara yang haram ketika
haid dan nifas menyerah diri bagi suami supaya mewati akan dia ataupun diwati akan dia. Serah diri pada suami, hukumnya haram ketika haid dan nifas. Kesepuluhnya bergurau-gurau dengan suaminya pada barang yang antara pusat dan lutut. Bergurau-gurau, menyentuhlah, kalau kita sebut menyentuh. Ada kata qil mengatakan setuh tak ada masalah, jangankan wati sahaja. Itu khilaf di antara ulama. Kesebelasnya niat mengangkat hadas besar. Niat mengangkat, dia belum lagi kering lagi darahnya, terus dia niat mengangkat hadas besar, maka hukumnya haram. Itu sebelah perkara ketika dalam keadaan haid dan nifas. Faslun fil istinja'i, bermula istinja artinya menghilang akan ain najis. Wallahu a'lam wa ilmuhu. Ada soalan? Tak ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم.